Yang ketiga dalam mimpi aku malam tadi, aku bermimpi bahawa aku memasukkan kedua tangan aku ini ke dalam baju besi. Kemudian Rasulullah kata, tahukah kalian apakah maksud di antara tafsiran mimpi aku itu? Kemudian para sahabat kata, ya Rasulullah, hanya Tuhan dan Rasul sahaja yang mengetahui maksud mimpimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya lembu-lembu yang disembelih itu ialah sahabat-sahabat kita yang akan syahid di medan perang. Dan pedang yang aku pegang ini yang ada sumbingnya, bermaksud ada salah seorang daripada ahli keluarga aku yang akan meninggal dunia. Dan aku dapat memasukkan tangan aku ini dalam baju besi aku, bermaksud bahawa badan Madinah ini masih dalam kawalan dan keselamatan daripada Allah Ta'ala daripada dihancurkan oleh musyrikin Mekah. Itu tafsiran mimpi Rasulullah. Kemudian semuanya para sahabat bersedialah untuk berperang, kerana tafsiran Rasulullah telah dilontarkan oleh Rasulullah. Maka mereka sahabat berhati-hati, mereka akan lebih berhati-hati dalam peperangan. Maka Rasulullah pun menyarunglah baju besinya. Pada masa itu mereka mesyuarat pada hari Khamis. Kemudian pada hari Jumaat, Rasulullah dan juga para sahabat mulalah bergerak datang ke sini. Kemudian Rasulullah sempat berada di satu tempat dekat dengan Masjid Syaikhan. Kalau ziarah luar tambahan, boleh saya pergi bawa jemaah. Tapi ini ziarah yang dalam package, tak boleh bawa. Masjid Syaikhan ini Rasulullah berada di sana. Rasulullah berada di situ, Rasulullah menunaikan solat Jumaat di Masjid Syaikhan. Masjid Syaikhan, lepas tu beliau Rasulullah berjalan datang ke sini. Rasulullah menempatkan pasukan di sini. Rasulullah memilih Abdullah bin Jubair sebagai ketua panglima kepada pemanah 50 orang pakar pemanah yang ditugaskan berada di atas ini. Pada masa itu, golongan musyrikin Mekah sedang dalam perjalanan daripada Mekah menuju ke Madinah ini. Mereka menempuh perjalanan lebih kurang 400 lebih kilometer untuk sampai ke sini dalam tempoh masa lebih kurang seminggu lebih. Maka tak lama kemudian mereka sampai di satu tempat yang bernama Al-Abwa. Apakah nama tempat itu? Apakah tempat itu? Tempat perkuburan bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila sampai di tempat itu, Hindun, iaitu isterinya Abu Sufyan, dia kata, apa kata kita bongkar semula, kita korek semula permakaman bonda Muhammad ini. Sudah tentu dia akan lebih marah kepada kita. Bayangkan, Hindun dia keluarkan idea macam tu. Kemudian sahabat yang musyrikin kata, wahai Hindun, idea engkau tidak bernas, idea engkau tidak baik. Dan sesungguhnya bukan menjadi adat kepada bangsa Arab untuk membuka ataupun merosakkan mayat yang telah mati. Kemudian idea dia tidak dipersetujui. Mereka pun tidak jadilah untuk buka semula, untuk menggali semula permakaman bonda Rasulullah SAW di Abwa. Kemudian mereka pun teruskan perjalanan sehingga sampailah berdekatan dengan kawasan sana. Kita lihat, ya, tidak jauh daripada Jabal Uhud ini, pasukan Khalid Al-Walid ataupun pasukan kafir musyrik Mekah, yang mana diketuai oleh Ikrimah bin Abu Jahal, sepupu Rasulullah sendiri. Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid Al-Walid ketua panglima, dan Abu Sufyan bin Harb. Antara 3 orang inilah yang saya ingat ketua panglima musyrikin Mekah. Ya. Kemudian pada Rasulullah bila sampai di sini, Rasulullah dan juga 1000 orang ini, kemudian Abdullah bin Ubay, iaitu yang Yahudi yang munafik ini, dia melontarkan tomahan. Dia kata, ya Rasulullah, bila sampai sini kami rasa kami dah tak larat nak ikut dah peperangan, kami dah tak mampu. Tapi di sinilah sebenarnya Allah nak tunjukkan kepada Rasulullah bahawa 300 orang ini bukanlah benar-benar orang Islam. Mereka hanya berpura-pura memeluk agama Islam, dan mereka hanya berpura untuk datang berperang. Kemudian dia pun, Abdullah bin Ubay pun, membawalah 300 ini pulang semula ke Madinah. Di sini jelas bahawa Allah nak pilih yang benar-benar yang memeluk agama Islam sahaja yang akan berperang dan menentang orang Islam. Mustahil sekutu lawan sekutu dia. Mustahil orang Yahudi menentang sekutu dia orang kafir musyrikin Mekah. Kemudian Rasulullah pun melihat keadaan ini. Rasulullah pun berkata, bersabarlah wahai sahabat, kita gunakanlah sebagaimana yang kita telah rancang untuk memerangi peperangan ini, untuk berperang dengan 3,000 orang kafir musyrikin Mekah. Maka peperangan ini berlaku pada hari Sabtu, yang mana Rasulullah menempatkan 50 orang yang berada di atas Jabal Rumah ini. Mereka lah sumber kekuatan kepada umat Islam pada masa itu. Mereka amat menunjukkan, pakar-pakar pemanah ini menunjukkan begitu hebatnya mereka memanah, sehingga dikatakan tidak ada satu pemanah pun yang tidak tepat di dada-dada orang-orang kafir musyrikin Mekah, kerana mereka semua telah dipilih oleh Rasulullah SAW. Kemudian Samurah dan juga lupa seorang kanak-kanak, Samurah, saya ingat nama Samurah, salah seorang kanak-kanak, dia datang berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah,
aku bersama dengan pasukan tadi, aku menyilap masuk untuk membantu pasukan muslimin Mekah, muslimin untuk berperang dengan orang Yahudi dan juga orang Mekah. Kemudian dia kata, Rasulullah kata, wahai Samurah, engkau masih kecil, engkau belum lagi difardukan atau engkau belum cukup syarat untuk berperang dengan orang musyrikin Mekah. Kemudian dia kata, wahai Rasulullah, engkau ujilah aku dengan kekuatan dan pakar pemanah aku. Engkau ujilah aku dengan cara aku memanah. Rasulullah pun kata, wahai sahabat, sediakan satu tempat untuk aku lihat kehebatan Samurah ini. Maka dengan satu pemanah saja, Samurah telah menunjukkan satu pemanah yang hebat. Maka tepat sasaran dia memanah itu. Kemudian dia pun telah dipilih termasuk dalam golongan yang dapat bersama dengan Rasulullah untuk berperang dengan orang kafir musyrikin Mekah. Maka Rasulullah berpesan kepada 50 orang berada di atas ini, wahai sahabat-sahabatku yang berada di atas ini, di atas bukit rumah, janganlah kalian turun sehinggalah tamat ataupun selesai peperangan ini berlaku. Jangan sesekali kalian turun walaupun kalian melihat sahabat-sahabat kalian telah dimakan oleh binatang ataupun haiwan-haiwan ataupun burung-burung. Rasulullah pesan kepada itu kepada para sahabat yang berada di atas ini. Ya, yang diketahui oleh siapa tadi? Siapa nama tadi? Baru sebut tadi. Abdullah bin Jubair. Ya. Kemudian dialah ketua kepada 50 orang ini. Kemudian berlakulah peperangan ini yang begitu hebat. Pada peringkat awal, walaupun 700 orang, tetapi mereka masing-masing menunjukkan satu perlawanan yang begitu agung, begitu hebat. Bahkan pada peringkat awal ini, walaupun 3,000 orang menentang 700, tapi seseolah macam 7,000 lawan 300, 7,000 lawan 3,000 sahaja. Seolah-olah macam tu lah umpamanya hebatnya pasukan Islam ini dapat membunuh seorang demi seorang orang kafir musyrikin Mekah. Maka pada peringkat awal ini jugalah bapa saudara Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib telah syahid di medan perang, yang telah dibunuh oleh Wahsy, yang telah diupah oleh Hindun. Yang mana Hindun beritahu dia di Mekah lagi, wahai Wahsy, sekiranya engkau dapat membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah yang pernah membunuh pakcik aku, maka aku akan tawarkan kepada engkau, aku akan bebaskan engkau daripada menjadi menjadi hamba dia. Maka dia pun menerima tawaran itu, dan dia pun dalam peperangan itu dia hanya fokuskan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib saja. Dikatakan oleh Wahsy dalam sejarah, dikata ketika mana peperangan ini berlaku, aku hanya banyak berselindung di batu-batu yang besar, yang mana bila Hamzah sampai ke aku pun segera melemparkan aku punya lembing sehingga tepat ke perut dia, ke dada dia, sehingga jika aku kelihatan bertaburan ataupun terburai isi perutnya, isi ususnya. Masya Allah. Maka aku lihat pada masa itu Hamzah masih lagi mampu berjalan setapak demi setapak untuk membunuh aku. Maka pada masa itu aku kelihatan dia telah tidak mampu, bahkan dia telah terjatuh di atas bumi kerana syahid. Bayangkan kehebatan Hamzah, mampu berjalan lagi walaupun perut ususnya telah terburai. Kemudian pada peringkat awal Hamzah telah meninggal.